Tuan-puan sekalian, jaga solat di awal waktu. Subhanallah, lepas solat baca Al-Fatihah, baca ayatul kursi, kemudian baca 3 kul huwallah tu ulang 3 kali. Itu hadis yang sahih. 3 kali itu 1 kali menyamai sulusul Quran. Subhanallah, izinkan saya, Allah panjangkan umur, doalah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur saya. Allah panjangkan umur kita semua, tuan-puan sekalian. Kadang-kadang saya nak dipanjangkan umur bukan apa. Bila fikir-fikir nak buat tu, ya Allah panjangkanlah umurku dalam barakah dari redha-Mu, ya Allah. Banyak benda nak buat. Banyak benda nak sampaikan. Banyak benda nak usaha, nak ikhtiar, ya Allah. Bukan untuk diri sendiri. Bukan. Masya Allah. Saya nak share sangat nanti tadabbur surah Al-Ikhlas. Kenapa surah Al-Ikhlas itu sampai disebut sulusul Quran? Sampai disebut sulusul Quran. Ulang 3 kali menyamai 30 Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran. 1/3 Al-Quran, 1/3 Al-Quran, 1/3. Subhanallah, kenapa? Dan kenapa surah Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas? Amalan yang Allah terima hanyalah amalan yang ikhlas. Manusia yang Allah terima adalah manusia yang ikhlas. Allahu Akbar. Sebab itu surah Ikhlas ni 1/3, tuan-puan sekalian, isi kandungan Al-Quran 30 juzuk itu adalah untuk menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas. Yang kita baca daripada surah Al-Baqarah sampai ayat yang terakhir tu, surah An-Nas tu, Al-Fatihah sampai surah An-Nas tu, 30 juzuk itu ada kisah, ada ancaman, ada pujukan Allah untuk syurga, ada ancaman neraka, ada banyak kisah-kisah, ada banyak peringatan. Semua itu adalah untuk menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas. Buat kebaikan ikhlas kerana Allah. Tinggalkan perkara yang kita suka tapi Allah muka kerana Allah. Kalau orang tak puji pun kita tak akan rasa sedih. Orang keji pun tak sedih, kita buat kerana Allah. Dan orang yang ikhlas memang akan diuji. Memang banyak cabaran dia. Subhanallah. Tapi kita insya-Allah lepas solat je fardu kan, kita ulang 3 kali. 3 kul huwallah ulang. InsyaAllah kita jadi orang yang ikhlas. Sebab itu ayat dalam surah Al-Ikhlas ini tak ada perkataan ikhlas, tapi namanya Al-Ikhlas. 1/3, 2/3, 3/3. Sebab itu dalam surah Ikhlas ini mengandungi apa? Kita tanam kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Satu-satunya kita buat semua ni kerana Allah. Allah itu satu. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Subhanallah. Bila berlaku apa-apa, kita cepat cari Allah. Bukan kita tinggalkan manusia terus, tak. Kita minta tolong juga ke manusia. Tapi cari Allah dulu. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Apa-apa, ya Allah. Apa-apa nak marah, sedih dengan anak. Allah, tolonglah aku. Ya Allah, kenapa anakku macam ni? Terus sebut Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Siapa yang benar-benar jadikan Allah tempat bergantung, Allah benar-benar akan menolongnya dalam setiap kesulitannya. Dia benar-benar hidup dalam pertolongan Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua tentang Allah. 4 ayat exactly tentang Allah saja. Tak ada berkenaan perkara lain. 4 ayat surah Ikhlas ada tentang Allah. Lepas solat jangan tinggal 3 kul. Dan 2 surah lagi, Al-Mu'awwizatain. Hadis Nabi SAW, masa tu Nabi bercakap dengan seorang sahabat. Nabi kata telah turun 2 surah yang tidak ada surah yang menyamai 2 surah ini. Nabi kata telah turun 2 surah perlindungan yang tidak ada siapa yang mohon perlindungan 2 surah ini, maka dia akan dapat perlindungan daripada Allah. Cari dalam tafsir Ibnu Katsir, ada hadis ini. Yang mana Nabi sebut tentang Al-Mu'awwizatain, iaitu 2 surah perlindungan. Qul huwallah tadi, kelebihannya kita dah tahu, memang hebat. Kan 1/3 Al-Quran, baca 3 kali, menyamai 3/3 Al-Quran, iaitu 30 juzuk Al-Quran. Tapi 2 surah lagi, iaitu Al-Mu'awwizatain, yang mana Nabi sebut siapa yang mohon perlindungan dengan surah ini, dia tidak akan diganggu. Maksudnya dia pasti dapat perlindungan daripada Allah. Yang pertama, Qul a'udzu birabbil nas. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Apa maksud Qul a'udzu birabbin nas? Katakanlah, aku berlindung daripada Tuhan manusia. Kemudian yang kedua, dan kita tahu kita berlindung apa dalam surah An-Nas, kita berlindung daripada Allah, dengan Allah daripada apa? Daripada jin manusia. Kan? Minal jinnati wan nas. Dan daripada bisikan yang membisik di hati manusia. Moga Allah izinkan saya satu hari saya nak tadabbur bersama tuan-puan sekalian dalam satu program kuliah seperti ini, tapi kita fokus betul-betul tadabbur surah 3 kul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas. Hari ini ringkas saja. Saya nak landing dah ni. Qul a'udzu birabbil falaq, pula kita mau perlindungan daripada apa? Kedengkian, izah, hasad. Apabila mereka melakukan kedengkian. Kita mau perlindungan daripada apa? Daripada, bukan sekadar kedengkian, daripada sihir.
Dan kita mohon perlindungan apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Kejahatan wabak ni kan, daripada kegelapan malam, daripada ni ya Allah. Sebab itu Nabi sebut bila turun dua surah ini, surah An-Nas dan surah Al-Falaq, Nabi sebut telah turun dua surah Al-Mu'awwizatain, dua surah perlindungan, yang mana tidak ada mana-mana ayat ataupun surah yang boleh menyaingi ataupun yang boleh mengatasi kelebihan dua surah ini dalam mohon perlindungan kepada Allah. Surah yang paling utama dalam bab mohon perlindungan daripada Allah. Tidak ada ayat ataupun tidak ada surah yang boleh menyamai kehebatan dua surah ini dalam kita mohon perlindungan. Sebab dua surah ini merangkumi semua. Kita mohon perlindungan daripada bisikan jin syaitan kepada fi sudurin nas. Syaitan bukan bisik di telinga, dia bisik di pada dada kita. Dan perlindungan daripada syaitan yang membisik pada dada ni, manusia tak boleh tolong. Sebab ia adalah makhluk ghaib yang Allah ciptakan, iaitu syaitan, iblis, jin. Iblis, syaitan ini hanya Allah yang boleh lindungi kita. Subhanallah. Sebab itu dalam surah An-Nas, kita mohon perlindungan daripada bisikan jin dan syaitan. Dan kita mohon perlindungan daripada bisikan jahat manusia. Ramai manusia yang tak mahu kita berubah. Ramai manusia yang munafik. Ramai manusia yang fasik, yang selalu buat maksiat, memujuk manusia lain buat maksiat juga. Ramai influencer, ramai artis, ramai orang berpengaruh, mempengaruhi ramai orang untuk buat maksiat. Dengan pakaiannya, dengan penampilannya, dengan produk-produk yang dia jualnya. Ramai manusia yang mengajak manusia melakukan kejahatan. Jadi dalam surah An-Nas, kita mohon perlindungan minal jinnati wan nas, mohon perlindungan daripada jin dan manusia. Dan surah Al-Falaq, Allahu Akbar, mohon perlindungan daripada kegelapan malam, daripada kejahatan makhluk, daripada orang yang berdengki, izah hasad. Orang dengki ramai, tapi yang bahaya bila dia melakukan kedengkian. Dia sebarkan fitnah, dia pergi jumpa bomoh, dia buat mantra sendiri. Sebab itu dalam firman wa'auzubika dalam surah Al-Falaq disebutkan daripada orang yang dengki apabila melakukan kedengkian. Kemudian kita mohon perlindungan daripada apa? Sihir, daripada wanita-wanita sihir ataupun ahli-ahli sihir. Na'udzubillah min zalik. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mudah-mudahan perkongsian yang tidak dirancang, memang spontan, saya minta tim ready, ustazah nak buat perkongsian. Masya Allah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dikongsikan memberi manfaat, memberikan suntikan, memberikan kekuatan untuk kita istiqamah. Kalau kita tak mampu buat amal soleh, bangun malam, nak sedekah banyak-banyak, nak pergi berjihad, kurang-kurangnya kita berjihadlah melawan hawa nafsu. Jaga solat 5 waktu, jaga zikir-zikir paling utama. Siapa yang nak tambah zikir-zikir lain, silakan. Nak tambah la haula wala, siapa nak zikir lain-lain semua, silakan. Ada banyak zikir, ada banyak doa. Namun sekiranya tak mampu, sangat lemah dalam buat amal soleh dan sebagainya, jaga yang tu pun, itu basic yang sangat hebat. Kalau kita dapat jaga, itu basic. Siapa yang tambah, itu lebih afdal. Kan sampai zikir ribu-ribu, ratus-ratus, subhanallah, itu sangat hebat, Masya Allah. Dan sebagai penutup, muslimin muslimat sekalian, saya ingin mengajak untuk melakukan ibadah korban, Masya Allah, bersama dengan kami. Dan sila tekan nombor telefon yang dikongsikan. Sila tekan nombor telefon yang dikongsikan untuk melakukan ibadah korban. Ibadah korban, Masya Allah. Insya Allah, ibadah korban yang dianjurkan di bawah sahabat Amalkah. Saya ingin mengajak tuan-puan sekalian untuk bersama-sama kita ikhtiar bersungguh-sungguh, usaha juga untuk buat ibadah korban ni. Sebab dalam hadis Nabi, Nabi menyebutkan, ada tak perkongsian tentang ibadah korban? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kuku, kan? Sesungguhnya, Masya Allah. Mana? Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang hasan. Nabi SAW bersabda, tidaklah pada hari nahar Aidil Adha manusia beramal dengan suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah bila tiba hari Aidil Adha. Bila tiba hari Aidil Adha, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai. Maksudnya kalau kita zikir banyak ke, mungkin kita buat ibadah apa pun, baca Quran banyak-banyak, solat sunat, tapi ibadah yang paling Allah cintai, melebihi ibadah-ibadah yang lain bila tiba Aidil Adha, iaitu mengalirkan darah daripada haiwan korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk. Ini hadis Nabi, tuan-tuan sekalian. Ia akan datang, haiwan korban yang kita korbankan di dunia ini,
Walaupun kita ambil satu bahagian saja. Kita tak ambil satu ekor, kita ambil satu bahagian. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, dengan bulu, dengan kuku haiwan korban tersebut. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah sebelum titisan darah itu jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Masa penyembelih nak sembelih tu, tuan-puan sekalian, nak sembelih, sebelum darah itu menitik, redha Allah sampai dulu kepada kita. Subhanallah. Dan setiap anggota korban ni, tanduk, bulu dan haiwan korban ni akan datang pada hari kiamat kelak untuk menjadi saksi. Tuan-puan sekalian, kita ada buat ibadah korban di bawah sahabat amal kek. Dan kalian pun tahu, siapa yang dah biasa mengikuti kita, Masya Allah, ini siapa yang nak buat ibadah korban, kamu kena tulis terbalik. Cuba tulis terbalik. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, saya nak sebutkan, kami menyasarkan ibadah korban paling banyak di Malaysia. Walaupun orang berebut-rebut nak buat korban di luar negara, sebab korban luar negara jauh lebih murah, dalam 350, 320 dah dapat. Kemboja, Rohingya, semua tu, Afrika, memang saya betul. Di sana ramai orang fakir miskin, asnah dan sebagainya. Namun, sekiranya ada fakir miskin di negara kita, di Malaysia sendiri, maka memang afdal kita buat korban di dalam negara. Jadi kami menyasarkan paling kurang 1,000 ekor lembu ataupun kambing untuk kami dapat capai. Kita nak agihkan untuk setiap negeri di Malaysia. Tuan-puan sekalian, sahabat amal care ada aktivis seluruh Malaysia, NGO kita ada seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, seluruh Malaysia ada. Jadi kami menyasarkan satu negeri paling kurang dapat 10 ekor lembu. Dan kami memang dah ada senarai asnaf fakir miskin yang kami santuni yang berdaftar di bawah NGO sahabat amal care. Jadi subhanallah, sebelum kita membantu dan membahagiakan asnaf fakir miskin luar negara, maka afdal kita utamakan dalam negara. Dan memang seperti tahun lepas, tak ramai yang nak berkorban dengan kami. Kami NGO sahabat amal care bukan kejar volume, nak buat itu, nak buat ni. Kami tak ada tawaran, siapa yang buat korban dengan kami dapat hadiah itu, dapat hadiah ni, dapat les ke, dapat ni. Kami tak ada semua tu, tuan-puan sekalian. Apa yang kami dapat hasil daripada infak tuan-puan berkorban dengan kami akan buat kerja amal, kerja dakwah. Ya, daripada ibadah korban tersebut, kos operasi ada sikit kami ambil. Tapi hasil daripada ibadah korban yang tuan buat dengan kami, duit tersebut kami akan masukkan kembali kepada NGO untuk kelangsungan kerja dakwah, kerja amal, kerja kebajikan. Jadi subhanallah, kami sangatlah mengharapkan, walaupun macam tahun lepas sikit je yang buat korban dengan kami, sebab ramainya rakyat Malaysia buat di luar kerana harga murah. Kalau di luar RM350, tapi buat korban dalam negara Malaysia sampai 600 lebih satu bahagian, 700. Saya faham ramai tak mampu. Jadi seruan saya secara peribadi kepada yang mampu, afdallah kita ambil buat korban di dalam Malaysia. Kalau mampu lagi, buat dua-dua. Dalam Malaysia pun buat, di luar Malaysia pun buat. Masya Allah. Jadi kami buka peluang untuk dua-dua, tuan-puan dimati Allah sekalian. NGO kami sahabat amal care buat dua-dua. Kita ada buat korban dalam Malaysia dan di luar Malaysia. Luar Malaysia paling utama kita buat di Kemboja. Memang ramai fakir miskin yang sangat dahsyat di Kemboja. Yang kedua, kita akan buat juga kawasan fakir miskin asnaf yang kami ada aktivis. Saya memang ada aktivis di Indonesia. Kita akan beri juga lembu-lembu korban, kambing korban di kawasan fakir miskin di Indonesia. Saya memang ada kontak yang mana mereka hidup macam tahun 80-an, 70-an. Subhanallah, nak jumpa makan ayam ke daging ke memang setahun sekali. Mereka masih lagi tandas luar rumah dekat sungai, tak ada air lagi sampai ke rumah. Elektrik tak ada lagi. Memang ramai lagi di kawasan-kawasan pedalaman Indonesia. Tapi kami ada ejen di sana yang kita hantar bantuan setiap bulan. Kadang 2 kali sebulan kalau dah lapar apa semua. Jadi di Indonesia pun kita akan linkkan sana, kita buat juga ibadah korban di sana. Dan mungkin kita buat juga di kawasan Thailand dan mungkin juga di Rohingya. Jadi sebab itu kita sebut dua. Bukan sebut Kemboja ya, kita sebut dua. Iaitu satu dalam Malaysia, satu lagi di luar negara. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, insya-Allah mudah-mudahan doakanlah
Proses ibadah korban kita buat ni benar-benar mematuhi syariat, benar-benar kita buat untuk rasa berkorban, dan kami akan melaksanakan ibadah korban ini dengan sebaik-baiknya. Antara harga satu bahagian lembu medium, kalau di Malaysia, lembu sederhana 750. Kalau bahagian lembu large, lembu yang besar 900. Satu bahagian jumbo yang besar lagi 1200. Ada jenis-jenis lembu yang besar-besar ni. Kalau siapa yang nak buat korban satu ekor kambing, ini kambing yang sehat, yang gemuk ni 1200. Siapa yang nak biri-biri pun 1200. Semua ni ada, kami buat semua. Satu bahagian lembu kalau di luar negara 360. Lepas tu satu ekor kambing pula 800. Siapa yang nak buat luar negara 360 sahaja. Satu bahagian lembu, satu ekor kambing. Jangan buat perbandingan tuan-puan sekalian. Mungkin ada buat perbandingan. Ustazah, kenapa ibadah korban syarikat lain ataupun NGO lain 320, ada yang 290, ada yang buat 320 tuan-puan sekalian. Kami mencari binatang yang gemuk, bukan yang gemuk gedempo sangat. Maksudnya kita kena faham lembu ni ada berat dia. Kan kami, alhamdulillah, kita NGO kita dah selesai dah buat apa. Tolong ya, tim kita pun kena selalu komen nombor phone tu. Ping tak boleh, orang tak tengok ping. Tolong ya tim, bukan ping sahaja, ping ramai orang tak tengok. Tapi tolong saja share je nombor telefon tu, biar komen memanjang, biar orang nampak. Memang kita pin tapi tak ramai orang nampak pin tu, ramai orang tak tahu. Jadi tolong balas komen orang tu dengan nombor telefon yang kita boleh tekan je, terus direct dengan kita. Tuan-puan dimati Allah sekalian, lembu kita, bila saya terlibat dengan peladangan dengan lembu, dengan ternak lembu sendiri, kita ada ladang rumah yang masuk 1000 ekor lembu. Lembu ni ada kelas dia, ada berat dia lebih kurang dalam berapa tan, berapa kilo, ini berapa kilo. Jadi harga memang beza. Ada lembu yang kita dengar murahnya 2000, tengoklah dia punya ringan berapa. Lembu yang medium pula berat dia berapa. Lembu yang ni pula berat dia berapa. Sebab itu harga tawaran untuk ibadah korban berbeza-beza. Ia bergantung kepada harga lembu tu. Jadi kami memilih lembu yang medium, paling rendah medium. Memang agak mahal daripada lembu small, lembu yang kecil, lembu yang ringan. Sebab apa? Kita nak biarlah ibadah korban yang kita buat, kita berikan yang tak mampu terbaik. Lembu yang baik, terbaik lagi ada. Yang harga 900, yang harga 800, yang jumbo, yang gemuk, yang besar, yang giant tu kan. Tapi tuan-puan sekalian, sekurang-kurangnya janganlah bagi yang paling rendah nilai dia. Sebab itu insya-Allah lepas ni kita akan buat slot khas berkenaan dengan ibadah korban ni, masya-Allah. Jadi saya ingin mengajak tuan-puan sekalian untuk melakukan ibadah korban bersama dengan NGO Sahabat Amal Care. Hasil daripada infak tuan-puan sekalian, sama ada buat ibadah korban ataupun hasil daripada kos operasi kita buat ibadah korban ini, kita akan kembalikan semula untuk kerja dakwah, kerja amal yang kita buat. Subhanallah. Jadi siapa yang nak ni, okey, ini ada ni. Malaysia, ini sebenarnya bukan Kemboja tapi luar negara. Ia bukan Kemboja saja. Kita akan buat juga di Malaysia dan juga di luar negara. Boleh baca tak ni? Masih terbalik tapi okeylah juga. Okey, Malaysia nombor telefonnya adalah, boleh hubungi 0112090375. Okey, luar negara. Ustazah nak pen. Sebab bukan Kemboja saja. Kita buat ni, Ustazah nak tim kena alert, bukan Kemboja saja. Terlalu ramai yang buat Kemboja. Terlalu ramai yang bagi infak Kemboja. Tapi ramai lagi aslam fakir miskin, contohnya di mana? Di Rohingya. Lepas tu di mana? Di Thailand. Tak apa, kita ikhtiarlah macam mana nak cari orang belah sana. Okey, tapi di Indonesia tu memang saya ada. Kemboja luar negara. Tolong ya, aktifkan nombor phone tu, luar negara. Okey, untuk Malaysia ambil nombor 011-209-03735. 011 yang untuk luar negara 011-209-03745. Beza nombor 3 dengan nombor 4 saja. Boleh baca ya tuan-puan sekalian? Subhanallah. Jadi mungkin kami tak ada tawaran seperti NGO ataupun ibadah-ibadah korban yang lain. Dapat itu, dapat ini. Tetapi Masya Allah, kita akan bagi sijil kepada semua orang. Itu wajib kita bagi. Kita bagi sijil semua orang.
kita akan bagi sijil, tanda tangan saya, subhanallah, doa, sijil tu berserta dengan doa, berserta dengan tanda tangan. Secara rasmi anda telah melakukan ibadah korban dengan kita. Kita ada doakan juga dalam sijil tersebut, doa untuk ahli keluarga, dan kita akan sertakan kelebihan melakukan ibadah korban. Masya Allah, kita akan bagi sijil kepada semua anda sebahagian daripada perjuangan ini. Masya Allah. Jadi mungkin adalah juga hadiah sampingan daripada kami, tapi saya bukan nak jadikan hadiah tu sebagai tarikan. Itu hanya penghargaan saja. Saya bukan kata okey kalau korban ni dapat hadiah ni, tak. Saya nak supaya kita betul-betul buat korban ini kerana Allah. Buat korban ini sebab apa? Kita nak binatang korban ini menjadi saksi di mahsyar kelak. Kita nak dapat redha Allah, sebelum darah itu menitik dapat redha Allah. Jadi biarlah ibadah korban ini betul-betul buat kerana atas dasar ibadah betul-betul, bukan dikomersialkan, bukan sebab nak kau keuntungan. Kami bukan nak keuntungan daripada ibadah korban ini. Kalaupun adalah keuntungan, ia akan kembali semula kepada gerak kerja dakwah dan kerja amal. Untuk kos operasi kerja dakwah, kerja amal yang kita lakukan secara konsisten, kita ada tim hampir 100 orang. Subhanallah. Kami nak ramaikan lagi tim dakwah supaya lebih ramai yang boleh pergi buat dakwah kepada non-Muslim dan kepada Muslim. Doakan. Alhamdulillah. Sekian daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mudah-mudahan Allah satukan kita di syurganya. Allah lindungi dan haramkan kita daripada nerakanya. Mohon maaf salah dan silap. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.